KPM. Pagi anda sedang menyaksikan Teras Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar kepada anda semua yang sedang menonton pada ketika ini? Semoga semuanya sihat selalu, sentiasa ceria-ceria dan juga sentiasa bersemangat dalam di mana kita berada dan juga apa jua yang sedang kita lakukan. Baik, kena sentiasa ingat kita nak kena sentiasa membudayakan norma baharu, menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, pemakaian pelitup muka dan juga kerap sanitasi tangan. Serta kalau kita keluar pergi mana-mana, jangan lupa untuk scan QR code MySejahtera tu. Penting untuk data kita. Baik, seperti biasa, seperti yang saya maklumkan tadi, kita hari ini kita nak belajar sains sukan untuk topik keagresifan dalam sukan. Kita nak tanya juga cikgu kejap lagi kan, apa tu sains sukan dan keagresifan dalam sukan? Tapi siapa yang nak bersama dengan kita? Jom kita saksikan dulu profil guru yang telah kita sediakan. Kita kembali, itu dia bersama dengan tetamu cikgu kita, Cikgu Haryati Muhammad. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar cikgu, sihat cikgu? Alhamdulillah Azhar. Cikgu, Azhar sihat? Alhamdulillah sihat cikgu. Cikgu orang Pahang cikgu Ya betul. Hogoh Pahang Hogoh. Ya. Itu dia. Tema ataupun tagline Pahang. Baik cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita, suka kita nak maklumkan ataupun nak war-warkan kepada anda semua yang sedang menonton yang mana tema sambutan Hari Guru kita pada tahun ini adalah berguru demi ilmu, bina generasi baharu. #terima kasih cikgu. Itu dia cikgu. Baik, cikgu merupakan ketua panitia sains sukan SMK Paya Besar Kuantan Pahang cikgu. Betul Azhar. Okey, sebelum apa-apa cikgu, kita nak, macam saya sebutkan tadi, kita nak kena membudayakan norma baharu. Kita dah jaga penjarakan fizikal antara kita sekurang-kurangnya 1 meter, dan juga saya pakai pelitup muka, cikgu juga pakai pelitup muka, serta sekarang ni kita nak kena sanitasi tangan kita. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Azhar. Ini kita nak sama-sama memutuskan rantaian wabak penularan COVID-19 dan juga kita nak membasmilah kan kuman daripada terjangkiti. Itu dia. Saya pun dah sanitize tangan, cikgu pun dah sanitize tangan, kita pun dah jaga penjarakan fizikal cikgu. So dan sekarang ni kita boleh buka face mask kita. So kepada anda yang mungkin menggunakan face mask seperti saya dan juga cikgu pakai ni, so jangan guna secara kerap. Contohnya pakai hari ni, esok simpan pakai lagi balik tak boleh. Cukup pakai dan buang cikgu. Betul. Kemudian gunakan yang baru. Kalau ada kes macam ni nak kena buka, kes masukkan dalam kes macam cikgu kita, dan juga macam saya kalau tak ada kes boleh je terus masuk dalam saku. Itu dia, jangan buang merata-rata. Baik, cikgu, kita takkan berdua cikgu. Okey. Kita akan ada rakan-rakan kita juga dari Pahang, SMK Paya Besar Kuantan Pahang. Kita persilakan rakan-rakan ataupun adik-adik kita. Itu dia. Dah pun masuk ke Google Meet. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Semua sihat ke? Khabar baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Baik, boleh tak kita nak berkenalan? Okey, kita mulakan dengan adik Farha Amalin dulu. Orang kata ladies first cikgu. Ya betul. Ladies first. Bagus Azhar. Okey, silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Farha Amali dari SMK Paya Besar. Itu dia. Baik. Terima kasih Farha. Kita teruskan dengan Nur Atira. Assalamualaikum. Nama saya Nur Atira dari SMK Paya Besar. Ya, itu dia. Terima kasih Atira. Kita teruskan dengan Nur Sofia. Assalamualaikum. Nama saya Nur Sofia Idina daripada SMK Paya Besar. Itu dia. Terima kasih Sofia. Kita teruskan dengan Nur Haikal. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Haikal daripada SMK Paya Besar. Itu dia. Kita terus dengan adik Amirul Mukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Amirul Mukri daripada SMK Paya Besar. Baik. Dan yang terakhir Wan Ikmal. Silakan Wan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Wan Muhammad Ikmal daripada SMK Paya Besar. Itu dia. Ini semua student-student cikgu Betul. Semua student kesayangan cikgu. Student kesayangan cikgu. Itu dia. Semua dah ready. Kalau dah ready, cuba bagi double thumbs up sikit. Boleh tak? Nampaknya semua bersemangat dan semua dah ready cikgu. Baik. Cikgu, macam tadilah saya
tertanya-tanya, mungkin apakah yang nak disampaikan sebenarnya dalam sains sukan, terutama dalam topik keagresifan dalam sukan ni, cikgu? Okey. Sains sukan. Azhar dulu pernah main sukan tak? Saya pernah, cikgu. Ya. Sukan apa yang Azhar biasa main kat sekolah? Saya kalau dekat sekolah, saya pernah main badminton, cikgu. Badminton. Okey, selain daripada badminton, yang sukan-sukan biasa, bola sepak tu pernah tak main kat pada yang pernah, ada cikgu. kontak? Pernah, cikgu. Pernah. Okey. Sains sukan ni sebenarnya subjek yang sangat enjoy. Dia berbeza dengan subjek-subjek lain. Yep. Sains sukan dia peruntukkan untuk menengah atas lah, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey. Dalam sains sukan, untuk hari ini kita akan belajar bidang 6 iaitu tajuk keagresifan dalam sukan. Yep. Biasa kita dengar perkataan agresif. Betul, Azhar? Betul, cikgu. Okey, apa yang dikatakan dengan agresif? Itu yang kita nak penjelaskan hari ini. Okey, kalau ikut Azhar, apa yang Azhar faham mengenai agresif? Agresif ni sesuatu yang kita lakukan secara terlalu aktif mungkin. Okey. Kan, contoh kalau kawan-kawan agresif lah dia ni, kan, macam itulah. Maksudnya perlakuan, tindakan. Perlakuan, betul, cikgu. Oh, hebatlah Azhar ni. Terima kasih, cikgu. Dalam topik hari ini, Ya. untuk sains sukan tingkatan 5 teras, fokus kita adalah keagresifan sukan. Ya. Kita akan bincangkan mengenai jenis-jenis keagresifan dan juga apa yang jadi faktor kenapa berlaku agresif tu. I see. Itu yang kita nak tahu hari ini. Okey. Baik, Nanti cikgu. bersama-sama kita akan tengok selanjutnya dalam slot hari ini. Okey, itu dia. Baik, dan bila sebut pasal sukan ni, cikgu, ialah macam cikgu sebut tadi, tambah-tambah kalau aktiviti-aktiviti sukan yang melibatkan sentuhan macam hoki, kan. Saya pernah ada niat untuk join hoki waktu sekolah dulu, cikgu. Tapi bila tengok kawan-kawan kadang-kadang ada yang tercedera kena stick hoki tu, ya Allah, kan. Tu Seram, takut. terbatal niat, cikgu. Terbatal niat walaupun dah masuk dah sekejap. Kan? Tapi itu yang kita nak bincangkan, cikgu. Betul. Untuk keagresifan dalam sukan ini. Dan saya pun tertanya-tanya dan juga nak tahu. Mungkin kita nak mulakan, cikgu? Boleh. Kita teruskan. Silakan, cikgu. Okey. 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 Sepanjang kelas hari ini, kita akan tengoklah hasil dia. Hasil keseluruhan kelas kita hari ini, kita tengok apa yang akan murid dapat. Okey, yep. Okey. Standard kandungan kita di akhir siaran nanti, murid akan dapat menjelaskan keagresifan dalam sukan. Itu yang penting. Yep. Kalau kita tanya apa itu agresif, murid boleh jelaskan maksud keagresifan. Keagresifan. Okey, yang kedua, membezakan keagresifan ketara, keagresifan instrumental dan juga perlakuan asertif. Kalau nampak kat sini pun dah tahu dah, macam ada 3 jenis keagresifan. Betul, cikgu. Betul, cikgu. Okey, dan yang terakhir, menganalisis dan mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya keagresifan tu. Okey. Keagresifan ni mesti ada sebab. Kenapa seseorang pemain ataupun atlet tu bertindak agresif? Mesti ada faktor, kan? Ada faktornya. Dan saya sebenarnya tertarik dengan keagresifan instrumental. Ada juga keagresifan instrumental, cikgu. Ya, ada. Selalu saya dengar instrumental music, kan? Piano, gitar. Baik, kejap lagi kita nak tahu dengan lebih detail, cikgu. Okey. Untuk ketiga-tiga jenis keagresifan ini. Dan anda semua jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dengan kami di Teras Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bersama sejahtera, nama saya Ahmad Azim Zahar bin Ahmad Rizal. Saya berumur 17 tahun. Saya menuntut di Sekolah Sukan Malaysia Pahang. Saya bermain untuk sukan bola sepak di peringkat antarabangsa. Sedikit ulasan daripada saya berkenaan dengan keagresifan dalam sukan. Terdapat jenis-jenis keagresifan dalam sukan, antaranya keagresifan ketara. Keagresifan ketara ini berpunca daripada perasaan marah seseorang dengan matlamat untuk mencederakan individu lain secara sengaja. Sebagai contoh, seorang pemain penyerang dengan sengaja menipu pemain pertahanan pihak lawan semasa berbual dan ia mendatangkan kecederaan kepada pemain pertahanan tersebut. Tindakan ini tidak sewajarnya dilakukan oleh pemain penyerang tersebut kerana ia mendatangkan kesan buruk kepada pihak lawan ketika bersaing. Oleh itu, kita perlu bijak mengawal emosi ketika kita bersaing dalam sukan. Sekian daripada saya, Ahmad Azim Zahar, Sukan untuk Malaysia. Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Abdul Rahman bin Daud dari Sekolah Sukan Malaysia Pahang. Keagresifan dalam sukan terbahagi kepada 3, iaitu keagresifan ketara merupakan tindakan untuk mencederakan atlet lain kerana perasaan marah yang tak dapat dikawal. Keagresifan instrumental pula ialah tindakan yang tidak menyebabkan kecederaan kepada pihak lawan, tetapi untuk mencapai kemenangan. Dan terakhir pula ialah keagresifan asertif. Keagresifan asertif ialah tindakan secara fizikal yang berlaku dalam permainan tetapi mengikut peraturan. Sekian daripada saya, terima kasih. Kembali dalam Trust di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah belajar ataupun kita dah dapat pengenalan daripada Cikgu Haryati sendiri berkenaan dengan keagresifan dalam sukan, yang mana ada 3 tadi seperti dalam video tadi sebut. Betul. Keagresifan ketara, keagresifan instrumental dan juga keagresifan pelakuan asertif. Baik, kita nak teruskan kelas kita, Cikgu. Sebelum tu rakan-rakan kita okey ke untuk kita teruskan kelas kita? Kalau okey, double thumbs up sikit. Semua okey. Baik, Cikgu. Silakan, Cikgu. Tak apa, lengahkan masa Azhar, sebab banyak kita nak belajar hari ini sebenarnya. Okey, kita nak tengok apa yang dimaksudkan dengan keagresifan. Apa yang dikatakan sebagai keagresifan. Okey. Apa sahaja bentuk tindakan atau perlakuan. Itu kata kunci. Kata kunci yang bermatlamat untuk menyebabkan kecederaan ke atas siapa-siapalah, atas benda hidup, manusia, pemain, atlet apa kan. Yang kita fokus hari ini adalah dalam konteks sukan. Okey. Mengikut Profesor Syaharuddin Abdul Aziz tahun 2001, okey, keagresifan ni dia punya matlamat dia. Matlamat dia untuk apa? Sama ada kemenangan, kecederaan ataupun dia punya imbuhan selepas sesuatu kejohanan. Okey. Keagresifan ni dia berlaku kepada siapa? Dalam konteks satu-satu kejohanan, yang ada dekat satu-satu kejohanan tu mestilah ada atlet. Mestilah ada penyokong ataupun penonton. Mestilah ada jurulatih dan juga komuniti tu. Itu pun boleh dijadikan sebagai kelompok yang berisiko terlibat dalam keagresifan sukan. Keagresifan sukan. Okey, Zah. Okey. Keagresifan sukan terbahagi kepada 3. Yang pertama, keagresifan ketara. Yang kedua, instrumental. Dan yang ketiga, perlakuan asertif. Kita nak tengok satu persatu. Cikgu. Okey. Keagresifan ketara. Apa yang dikatakan sebagai keagresifan ketara? Okey, kita akan dapat dia punya kata kunci untuk memudahkan murid-murid kita kat luar sana tu untuk Cikgu. Membezakan ketiga-tiga jenis ni kan. Okey. Keagresifan ketara, tindakan agresif yang berpunca daripada rasa marah. Rasa marah, rasa geram. Apabila dia rasa marah tu, maka akan adalah matlamat dia. Untuk apa? Untuk mencederakan individu lain dengan niat. Okey, dengan niat melihat individu tersebut mengalami kesakitan. Mudah aja kalau Azhar nak ingat. Kata kunci cikgu bagi, okey? Okey, kata kuncinya berpunca daripada rasa marah. Dengan niat mestilah nak tengok pihak kedua tu sakit. Okey. Dengan sengaja, cikgu. Dengan niat dia. Dia dah dia tackle kaki kawan untuk melihat kawan tu jatuh dan rasa sakit. Itu adalah keagresifan ketara. Okey. Kita nak tengok sedikit video, boleh ke Azhar? Boleh, cikgu. Okey, jom sama-sama kita saksikan video ini. Again, murid-murid boleh lihat seorang pemain bola sepak. Okey, dia sengaja menjatuhkan pihak lawan. Dia sengaja menjatuhkan pihak lawan untuk mendatangkan kesakitan pada pihak lawan tersebut. Okey, itu dengan niat dia. Okey.
Okey, kita tengok. Oh, Azhar nampak kan? Ya, nampak. Bagaimana cikgu. dia teka kaki? Aduh, sakitnya cikgu. Itu dengan niat untuk mencederakan pihak lawan. Okey. Okey, seterusnya. Ya. Seterusnya keagresifan yang kedua. Okey, keagresifan yang kedua iaitu keagresifan instrumental. Okey, keagresifan instrumental. Apa dia punya definisi? Kalau yang tadi dengan niat untuk mencederakan. Okey, yang ini mencederakan pihak lain untuk mencapai matlamat perlawanan. Okay. Kita main sukan. Ya. Mesti ada matlamat. Betul Azhar? Betul cikgu. Dan Okey. matlamatnya nak menang cikgu. Betul. Tepat Azhar. Okey, Ya. matlamat dia mendapatkan ganjaran atau faedah atau kemenangan. Ya. Jadi kalau dia buat perkara agresif ataupun tindakan agresif, Ya. niat dia nak menang je. Bukan niat nak tengok pihak lawan tu sakit tak. Okey, kita boleh tengok sedutan video. Ya. Jom sama-sama kita saksikan. Okey. Sebab dia nak jaringkan gol. Ya. Kan? Dia tak ada niat untuk menjatuhkan ataupun, tapi dia nak menjaringkan gol. Menjaringkan gol. So whatever yang berlaku dia tetap akan buat. Betul. Walaupun benda tu menjadi satu kesalahan ataupun mendatangkan kecederaan kepada pihak lawan, dia tetap akan buat demi mencapai matlamat dia cikgu. Betul. Alright. Untuk kemenangan tu tadi. Okey, dan keagresifan yang ketiga. Okey, keagresifan yang ketiga iaitu perlakuan perlakuan asertif. Asertif. Okey, penggunaan fizikal, penggunaan fizikal atau verbal. Verbal ni maksudnya lisan. Yep. Dia berkata-kata. Biasanya kalau kita berkata-kata ni, kalau dalam sukan, provokasi. Azhar pernah dengar perkataan provokasi? Biasanya kat mana kalau Azhar dengar provokasi ni? Selalu antara penyokong, dekat kita main bola sepak, ataupun sekolah saya dulu selalu ataupun main dia adalah bola tampar cikgu. So provokasi di antara pemain ataupun dengan penyokong lah. Betul. Itu dia. Okey. So kalaulah kata perlakuan asertif ni, dia tak ada niat mencederakan, tapi memang kena buat aksi tersebut. Okey. Sebab kita nak dapatkan mata. Ya. Okey, contoh kita tengok satu aksi. Boleh tengok video? Alright, jom sama-sama kita saksikan video yang disediakan. Itu dia. Oh, ini dua peninju cikgu Ya. Aduh. Tumbukan yang sangat tepat. Sebab kalau kita tengok tumbukan tadi tu, sebab bila kita tumbuk, dapat mata. Bila dapat mata, kemenangan tu di pihak atlet tersebut. Ya. Kita nampak bukanlah kata dia betul-betul nak cederakan. Tak. Kalau dia tak tumbuk, tak ada kontak, macam mana nak dapat mata kan? Tak dapat point. Cikgu, adakah tumbukan tadi, kalau kita perasan, peninju tadi dia tumbuk, first dia tumbuk seakan-akan macam acah-acah. Second one baru dia tumbuk punch betul-betul. So adakah itu dikira sebagai provokasi? Provokasi masa dia nak acah-acah tu. Okey. Kan, masa dia punch betul, itu untuk mendapatkan mata. So berbalik itu dikira sebagai instrumental cikgu. Asertif, okey. Okey. Sebab kita nak tengok keagresifan asertif ni juga. Kalau kita tengok ada satu lagi video. Kalau boleh kita lihat satu video silat. Okey. Jom sama-sama kita saksikan. Okey. Kita lihat pesilat. Pesilat yang mesti ada kontak badan. Okey. Untuk dapatkan mata. Okey, Azhar tengok macam mana dia buat sepakan, tendangan. Dia macam mana dia jatuhkan pihak lawan tu. Kenapa dia jatuhkan? Untuk mendapat mata dan juga sekaligus mencapai kemenangan, cikgu. Betul. Itu dia. Alhamdulillah. Dah pandai dah Azhar ni. Sekejap dia budak pandai, budak bijak. Terima kasih, amin. Okey, dan kita mengharapkan murid-murid kat luar sana pun boleh dapat perbezaan, ketiga-tiga perbezaan keagresifan ini. Okey. So kita dah dapat tadi ketiga-tiga jenis keagresifan. Okey, yang pertama Azhar, kita recall balik. Ketara. Okey, apa yang dikatakan sebagai keagresifan ketara? Keagresifan ketara ni dengan niat dia mencederakan pihak lawan. Kan dengan sengajalah. Okey, kemudian yang kedua adalah tindakan dengan niat mencederakan pihak lawan untuk mencapai kemenangan.
Okey, kata kunci tu. Kena pegang kata kunci tu. Dan yang ketiga, asertif ni adalah lebih kepada berbentuk provokasi untuk mencapai point ataupun mendapat mata. Okey, yang lebih tepat lagi, aksi tu memang dibenarkan mengikut peraturan. Kalau kita tengok silat tadi, kalau dia tak jatuhkan pihak lawan, macam mana dia nak dapatkan kemenangan, mata ataupun dia punya point. So aksi tersebut memang dibenarkan untuk melakukannya. Itu dia. Itu yang dikatakan sebagai perlakuan asertif. Okey, so Azhar dah nampak 3 tu kan? Okey, kita contohlah, cikgu bagi satu situasi kat Azhar. Ya, cikgu. Okey, Azhar main bola sepak kat tengah padang sekolah ni. Ya, cikgu. Kita imbas kembali suasana di sekolah zaman dulu. Zaman belajar tu, cikgu. Okey, sambil-sambil kejar bola tu, tiba-tiba rakan Azhar tackle, tertackle kaki Azhar dan Azhar jatuh, terluka pada bahagian lutut, pada bahagian kaki. Okey, Azhar rasa apa keagresifan yang berlaku kat situ? Keagresifan yang berlaku dekat situ adalah ketara, cikgu. Okey, ketara. Kenapa? Kerana dia tackle dengan niat untuk mencederakan. Okey, tepat sekali Azhar. A plus ke, cikgu? Ya. Alhamdulillah. Baik, cikgu. Okey, seterusnya. Kita nak tengok apa punca-punca berlakunya keagresifan. Okey, apa punca yang menyebabkan keagresifan tu berlaku. Kadang-kadang kita tak sedar pun, kita bermain di padang bersama kawan-kawan, kita tak sedar itu adalah keagresifan. Kadang-kadang niat bergurau. Tapi kita tengok kalau dalam sukan sebenar kan, niat dia bukan bergurau, tapi mesti ada matlamat dia untuk apa. Okey, kalau kita pergi kepada satu contoh sukan ataupun satu contoh pertandingan lah Azhar kan, di mana seorang petinju, atlet tinju menumbuk muka peninju yang kedua. Tercabut gigi, patah gigi. Okey, niat dia untuk dapatkan poin semasa tumbuk saja. Tiba-tiba patah gigi tu. Dia tak ada niat pun. Itu dah mengganggu dan juga menjejaskan prestasi peninju yang kedua tadi. Itu yang menyebabkan atlet tu sendiri akan rasa down, kan, dah injured, sakit lagi. Itu bahayanya keagresifan. Kadang-kadang keagresifan ni juga dia ada perasaan dendam lama dulu. Masa main sukan, masa tingkat tempat, main kat sekolah mana-mana, pasukan A ni dia dah rasa tergugat. Tahun lepas dah kalah. So tahun ni jumpa lagi pasukan yang sama. Tambah dia aim pula orang tertentu, cikgu. Contoh Ahmad bukan nama sebenar. Bukan nama sebenar. Okay? So dia ada dendam yang lama. Dia bawa ke tahun ni. So masa game nanti tu dia kata dah siap si Ahmad ni. Bukan nama sebenar tadi lah. Bukan nama sebenar. Maksudnya dia dah ada niat, cikgu. Dah ada niat kat situ. Itu antara faktor-faktor tu. Tapi lebih lanjut lagi kita akan pergi satu persatu, sebab kalau kita tengok banyak faktor-faktor lain. Okey. Alright, itu dia. Okey, faktor yang mempengaruhi keagresifan. Okey, kalau kita tengok kalau sukan ni ada sukan indoor, ada sukan outdoor, kawasan yang terbuka. Contoh di stadium. Kalau stadium biasanya kalau sukan ni cuaca macam mana, Azhar? Macam mana? Kalau cuaca, kalau kita main sukan kat stadium, sama ada hujan atau panas ataupun kan? panas, cikgu. Kalau kita kat Malaysia ni, suhu kita kalau panas maybe 35 darjah Celsius, 36 darjah Celsius kan, cikgu. Okey. Apabila suhu ataupun cuaca tu terlalu panas. Kalau kita duduk kat Malaysia ni, kita bukannya berada di negara 4 musim, kan? Suhu kita kalau kata panas tu, panas betul-betul. Duduk sekejap pun dah berpeluh, kan? Mungkin kita ambil contoh, kita bermain di negeri yang terpanas di Malaysia lah, di negeri Perlis. Betul, di negeri Perlis. Okey, kalau Pahang pun sebenarnya panas. Okey, kebangkitan fisiologi. Kita tengok faktor yang pertama, kebangkitan fisiologi. Apa yang dikatakan sebagai kebangkitan fisiologi. Okey, kebangkitan fisiologi ni apabila tubuh badan kita adaptasi dengan persekitaran. Okey, persekitaran yang macam mana? Persekitaran yang
cuacanya dengan panas kata tadi kan. Kalau hujan yang sangat lebat. Apabila panas, badan kita akan jadi macam mana? Rasa tak selesa cikgu. Berpeluh lah. Kan? Bila berpeluh, kita main sukan dalam keadaan berpeluh, dengan kita kejar bola lagi, dengan penatnya, so badan kita akan jadi agresif, cepat agresif. Kan kalau kita tengok kalau atlet-atlet kan, kalau dia dah main dalam setengah jam, lepas tu suruh lagi kejar bola tu, nampak muka dia. Dan itu mungkin antara faktor juga menyebabkan emosi seseorang itu terganggu cikgu. Disebabkan persekitaran fisiologi tadi kan, dengan cuaca dan sebagainya. Alright, itu antara punca yang pertama cikgu. Dan kejap lagi kita nak sambung untuk faktor ataupun punca yang berikutnya berlakunya keagresifan dalam sukan ini. Jangan ke mana-mana. Kita berjumpa selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Teras di Didik TV KPM untuk subjek sains sukan dengan topik kita hari ini, keagresifan dalam sukan. Tadi Cikgu Haryati dah kongsikan dengan kita berkenaan dengan punca berlakunya keagresifan dalam sukan ni. Yang pertama adalah fisiologi, disebabkan faktor persekitaran kan, tubuh badan dan sebagainya. Baik Cikgu, mungkin kita nak teruskan dengan aktiviti dengan kelas kita pagi ni insya-Allah. Okey, kita pergi kepada faktor seterusnya. Faktor perbezaan mata jaringan. Apabila kita dah bermain dalam satu-satu kejohanan pertandingan kan, matlamat kita tadi pun nak kemenangan, dan kita mesti kejar jaringan. Apabila tertinggal satu atau dua mata jaringan, apa yang akan berlaku pada tubuh badan atlet tu ataupun pemain tersebut, mestilah akan rasa agresif, nak menyamakan kedudukan jaringan ataupun nak cetuskan gol kemenangan. Itu yang penting. Okey, apabila perbezaan mata jaringan ni berlaku, atlet tu akan lebih agresif. Dia nak kejar bola tu, dia akan kejar bola luar daripada kebiasaannya. Lebih agresif. Sebab apa? Demi menyamakan kedudukan ataupun mendapatkan kemenangan. Contohlah situasi cikgu bagi kan. Pasukan A ketinggalan 1-0 dengan pasukan B. B mendahului 1-0. Okey. Jadi untuk menyamakan kedudukan dalam tempoh tak sampai 1 minit, aksi dia mestilah lebih agresif. Nak kejar, nak menyamakan. Kalau tak menang pun mestilah menyamakan kedudukan. Itu dia. Sebab kalau kita tengok atlet, tambah-tambah mungkin kita khusus kepada bola, kalau kita tengok di saat akhir itulah pemain-pemain biasanya akan lebih all out. Kan tambah-tambah mereka yang mungkin kedudukan matanya lebih bawah sedikit daripada pihak lawan. Betul Azhar. Maksudnya Azhar fahamlah apa yang dikatakan sebagai perbezaan jaringan. Okey, faktor seterusnya lokasi perlawanan. Kita apabila kita bertanding, kita akan lebih seronok bermain di pihak lawan ataupun di rumah sendiri ataupun di sekolah sendiri. Kita jadi tuan rumah. Kalau Azhar prefer main dekat mana? Saya prefer main di padang sendiri cikgu. Padang sendiri. Menjadi tuan rumah. Oh, menjadi tuan rumah. Okey. Sebab apa? Lokasi perlawanan ni pun sebenarnya dia
membantu untuk satu-satu pasukan tu lebih bersemangat sebab pengaruh sokongan daripada penonton. Okey. Bila main dekat rumah sendiri ataupun tuan rumah kan, sekolah sendiri, dia akan lebih excited. Nak tonjolkan, nak buktikan. Jadi aksi dia tu mesti dah lebih luar biasa. Lebih luar biasa. Dan kalau kita tengok cikgu, rata-rata yang akan menyokong juga adalah kawan-kawan kan. Mereka akan bagi sokongan yang luar biasa. Bayangkan main kat depan cikgu. Betul cikgu. Mestilah nak buktikan kan. Kita boleh main yang sehabis baik dengan pasukan kita untuk memberi kemenangan kepada sekolah kita. Sama juga kalau kita tengok bola ataupun AFC kan, Piala AFC. Kalau kita Malaysia jadi tuan rumah, satu Malaysia menonton di rumah, di stadium, di rumah. So macam mana emosi, motivasi pemain tu sendiri? Dia mestilah lebih bersemangat. Itu dia cikgu. Lebih-lebih lagi kalau menang pula tu. Dia double lagi perasaan tu. So kalau lokasi perlawanan, kalau pasukan yang tuan rumah dia lebih agresif, nak buktikan. Pasukan yang dari luar ataupun away ni dia lebih sopan santun lah kata. Yelah penyokong pun berapa kerat je. Jadi itu antara faktor mendorong berlakunya keagresifan. Keagresifan dalam sukan. Okey, boleh kat situ Azhar? Boleh cikgu. Okey. So kita ada 4 cikgu tadi Betul. Punca mungkin lagi satu cikgu. Okey, seterusnya tadi lokasi keputusan perlawanan. Keputusan perlawanan ni pun sebenarnya dia sama ada pasukan tu kalah atau menang. Dia berkaitlah dengan mata jaringan tadi tu. Pasukan yang mendahului tadi dia lebih bersemangat, lebih excited. Begitu jangan pasukan yang kalah dengan yang menang. Pasukan kalah dia akan lebih rasa kecewa. Yelah datang jauh-jauh. Betul. Perjalanan dia dah 6 jam. Sampai je kat sini main tak sampai 1 jam kalah. Apa akan rasa? Rasa down, rasa nak marah, rasa kecewa kan. Lepas tu pasukan yang menang akan bertindak macam mana? Mungkin ada segelintir yang akan membuat provokasi pula. Sekarang ni kan dengan zaman viral kan, teknologi sekejap je. Tapi bila sebut pasal keagresifan dalam sukan, kalau dalam bab ataupun dalam punca ni yang keempat, keputusan perlawanan, kalau selain daripada pemain, kita tengok juga penyokong-penyokong juga akan terlibat sama dalam keagresifan dalam sukan, tambah-tambah dalam bab keputusan perlawanan cikgu. Betul. Dia bila dah keluar keputusan tu, yang kat dalam padang tu betul lah dah rasa kecewanya, yang seronok tu seronok. Tapi yang kat luar penonton, jurulatih, dengan pegawai-pegawainya sekali. Kalau pasukan yang menang tu, kalau kita nampak dia berlari keliling padang tu, seronoknya, excitednya. Pasukan yang kalah tu dia akan lebih agresif, ada yang paling botol kalau kita tengok kan. Sampaikan ada itu pun salah, tak sepatutnya berlaku. Sebab kita kena terapkan dalam sukan ni, kita nak semangat kesukanan. Apabila kita bercakap mengenai semangat kesukanan ni, kita boleh terima keputusan kalah atau menang. Itu dia. Betul tak? Ya, betul cikgu. Bukan setakat perlawanan semata-mata, tetapi apa yang berlaku dalam perlawanan itu diterapkan dalam kehidupan seharian kita. Kan itu poin yang cikgu nak sampaikan. Betul cikgu? Betul. Kalau kita tengok dalam teamwork pasukan kita menerima kekalahan dan juga kemenangan, itu dia. Tak semestinya yang kalah tu adalah yang lemah. Kan? Kadang-kadang kita pun berbalik juga kepada rezeki pasukan pada waktu tersebut. Okey. Seterusnya. Cikgu. Seterusnya kita tengok jangka masa perlawanan. Dalam satu sukan dia dah tetapkan. Ada satu-satu sukan yang tempoh masanya lama. Kalau bola sepak, kalau Azhar lah, bola sepak berapa minit biasanya? Masa yang sebenarlah tak termasuk masa tambahan kecederaan. 60 minit cikgu. 60 minit. Betul ke cikgu? 90 minit. 90. Maksud saya 90 minit cikgu. Okey, pandai Azhar. Okey. So dalam tempoh 1 jam lebih kan? Kita bermain, bertanding dalam keadaan yang panas tadi. Betul cikgu. Macam mana rasanya? Penat. Penat cikgu. Penat dengan lesunya. Tengok pula dengan mata jaringan dah satu-satu. Masa pula tinggal dalam tak sampai 1 minit. So, ini yang akan mendorong lagi keagresifan tu. Dalam keadaan badan penat, letih, lesu. So, apa yang berlaku?
meningkatkan keagresifan kerana faktor keletihan dan kelesuan. Ya, betul. Okey, dan seterusnya penggunaan bahan terlarang. Ini yang paling penting, cikgu. Betul. Sebab kalau kita tengok dalam konteks sukan ni akan ada suplemen ataupun makanan tambahan. Kan, yang atlet perlu ambil, yang pemain bola perlu ambil. Kadang-kala penggunaan bahan terlarang ni, apa yang atlet ambil tu mengandungi steroid. Apa fungsi steroid? Steroid ni dia mampu meningkatkan keagresifan. Dia mampu meningkatkan keagresifan dan dia akan mengganggu emosi atlet. Yalah, bila dia cepat marah, kan? Bila bermain sukan dalam keadaan marah, mulalah nak tackle kaki, tersilap langgar sikit dah rasa nak balas mula, kan? Itu adalah kesan-kesan pengambilan bahan terlarang tu tadi. Okey, so setakat yang faktor tadi tu, Azhar rasalah yang mana yang pernah terjadi pada diri Azhar. Banyak juga, cikgu. Ya, takkan semua sekali faktor tu. Tak semua, cikgu. Yang last ni confirm tak, cikgu. Kan, yang mungkin pernah berlaku dekat saya adalah disebabkan fisiologi, perbezaan mata dan juga keputusan perlawanan lah, cikgu. Memang nampaklah Azhar ni atlet yang aktif lah zaman sekolah dulu. Ya, cikgu. Sikit-sikit lah, cikgu. Tidaklah terlalu aktif. Tapi saya dekat sekolah saya jarang main bola, cikgu. Lebih minat kepada badminton kata tadi, kan? Saya lebih badminton dan juga saya benda-benda tangan lah. Sebab tu hoki pun dulu minat. Tapi disebabkan tengok kesan tu macam takut je, cikgu. Okey, so asyik kita je bercakap, kan? Apa kata kita tanya murid yang berada bersama kita hari ini? Boleh, cikgu. Tapi sementara kita nak dengar suara keramat mereka ni, cikgu. Kita nak berhenti rehat seketika. Kita bagi chance kepada adik-adik kita ni untuk minum air dulu. Kan semua dah kena bersedia lepas ni. Baik, anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Teras di Didik TV KPM. Baik, tadi kita dah belajar untuk keagresifan dalam sukan ni. Punca berlakunya keagresifan adalah mungkin disebabkan faktor fisiologi, perbezaan mata, lokasi permainan, keputusan perlawanan, jangka masa perlawanan dan juga penggunaan bahan terlarang, cikgu. Ini antara punca atau faktor-faktor berlakunya keagresifan dalam sukan. Baik, tadi katanya cikgu kita nak test pelajar-pelajar kita. So saya nampak semua dah ready dah, semua dah minum air. Jom. Murid-murid kat luar, kat rumah pun boleh sama-sama menjawab. Boleh sama-sama cuba. Okey. Kat depan skrin, nyatakan jenis keagresifan mengikut gambar rajah yang disediakan. Okey, murid-murid boleh bersedia dan lihat. Saya nak cuba tanyalah untuk gambar rajah A. Ada siapa-siapa nak cuba tak? Kita tengok siapa. Okey, murid yang bersama dengan kita, siapa nak cuba? Atirah angkat tangan tadi. Okey, Atirah. Okey, silakan. Silakan, Atirah. Keagresifan ketara, cikgu. Okey, keagresifan ketara. Betul ke, cikgu? Azhar rasa macam mana? Jeng, saya nilai. Saya nilai. Kita tengok macam mana. Kita tengok sama-sama. Saya nampak gambar tu dia cuba nak merangkul leher pihak lawan, cikgu. Okey. So saya rasa ini adalah ketara, betul? Betul, tepat sekali. Tepat, Atirah dan juga Azhar. Hebat. Okey, seterusnya gambar rajah yang kedua. Siapa nak cuba? Lelaki mana lelaki? Perempuan lagi. Perempuan lagi. Tengok. Ladies first. Okey, silakan Sofia. Okey, saya rasa gambar rajah B keagresifan instrumental kerana dia tak ada niat untuk mencederakan tetapi terpaksa untuk mendapatkan mata kemenangan. Tepat sekali. Hebat, Sofia. Tahniah, Sofia. Okey, seterusnya gambar C. Siapa yang nak cuba? Wan Ikmal. Saya nak try, cikgu. Okey, boleh Ikmal. Silakan.
Jawapan dia perlakuan asertif. Perlakuan asertif. Betul tak cikgu? Azhar? Saya rasa betul cikgu, seperti yang kita bincangkan tadi. Ya. Disebabkan pelakuan asertif tu adalah mengikut peraturan yang dibenarkan. Ya, tahniah. Tahniah Ikmal dan juga Azhar. Okey, seterusnya kita tengok ada sah jawapannya. Tepat sekali. Okey, kita teruskan dengan contoh soalan objektif. Okey, kita nak tengok lelaki ke perempuan yang nak cuba. Silakan. Adakah masih ladies first lagi? Siapa nak cuba? Okey, siapa yang nak jawab? Amirul Mukri. Silakan Amirul Mukri. Baiklah. Matlamat utama keaktifan instrumental dalam satu jenis sukan. Saya memilih D. Mencederakan pihak lawan dengan niat untuk memenangi perlawanan. Okey, kita tengok jawapan dia. Betul tak? Betul ataupun salah? Wah, betul. Tahniah Mukri. Okey, seterusnya. Okey, soalan A. Soalan A. Namakan keagresifan di tengah-tengah tu juga. Ya. X. Namakan X. Saya nak secara semua sekali. Catat jawapan pada kertas dan paparkan terus pada skrin. Kita tengok betul ke salah. 5, 4, 3, 2. Okey, paparkan jawapan anda. Kita tengok. Itu dia. Asertif. Pelakuan asertif. Pelakuan asertif. Okey, kita tengok jawapannya. Okey. Wah, tahniah semua sekali. Semua betul. Hebat ni. Itulah yang bukti pelajar kesayangan saya. Itu dia, hebat. Soalan B, siapa nak cuba? Okey, silakan Haikal. Silakan Haikal. Salah satu faktor yang menyebabkan keagresifan berlaku ialah kebangkitan fisiologi. Kebangkitan fisiologi. Kita tengok ada tak jawapan tu? Ada. Kebangkitan fisiologi. Dan saya kalau sempat Azhar, saya nak tengok satu contoh soalan esei yang menunjukkan perbandingan atau perbezaan. Boleh, kita cikgu? nak tengok siapa yang boleh jawab contoh soalan esei. Silakan. Saya cikgu. Silakan Farha. Sedih bunyinya saya tu pun. Okey, silakan Farha. Okey, silakan Farha. Untuk gambar rajah B, ia menunjukkan tindakan keagresifan ketara kerana pemain tersebut tindakan keagresifan tersebut berpunca dari rasa marah. Oleh sebab itu pemain tersebut dengan sengajanya mencederakan pihak lawannya untuk melihat pihak lawannya mengalami kesakitan. Manakala untuk gambar rajah R pula ia menunjukkan tindakan perlakuan asertif kerana pemain tersebut menggunakan tindakan fizikal atau verbal yang dibenarkan mengikut peraturan permainan dan mereka bermain untuk mencapai kemenangan. Okey, kalau kita tengok Azhar, jawapan Farha tadi dia ada kata kunci yang kita tekankan masa awal pembelajaran kita tadi. Okey, kita tengok jawapan dia. Ada tak kata kunci tersebut? Berpunca daripada rasa marah, ada, dan juga niat dia untuk mengalami kesakitan. Okey, manakala asertif, dia punya mengikut peraturan permainan atau pertandingan tu kan. Dan kata kunci yang kedua untuk mencapai kemenangan. Okey Azhar, kalau kita tengok kan, semua murid kita dapat jawab dengan tepat sekali. Betul cikgu. Saya pun rasa seronok sebab kita tengok pelajar-pelajar daripada SMK Paya Besar Kuantan ni memang semuanya luar biasa. Cuma saya timbul satu persoalan cikgu. Untuk soalan-soalan sebegini sekiranya masuk dalam peperiksaan, contoh sekiranya mereka beri jawab penggunaan fizikal atau verbal dengan cara yang dibenarkan tetapi tidak dinyatakan mengikut peraturan permainan, adakah ia tetap dikira betul ataupun ada kekurangan markah? Okey, sekiranya tidak dinyatakan mengikut peraturan permainan, jawapan tersebut tidak boleh diterima. Sebab itu adalah kata kunci untuk menunjukkan perbezaan antara keagresifan lagi dua tu. Okey. So pelajar-pelajar memang kena alert dan juga kena beri fokus lah untuk ketiga-tiga keagresifan dalam sukan ini supaya kita tidak tersilap dalam menjawab. Baik, cikgu, sebenarnya masa sangat-sangat mencemburui kita cikgu. Saya pun rasa sedar tak sedar rupanya dah hampir sejam kita bersama ni. Saya rasa macam nak belajar lagi ni kan. Apa lagi yang kita boleh tahu dalam keagresifan dalam sukan? Mungkin cikgu sebagai kata-kata akhir cikgu untuk penonton-penonton dan juga pelajar-pelajar, dan dalam masa yang sama mungkin
cikgu boleh kongsikan juga apa sebenarnya hala tuju sains sukan ni cikgu? Okey, terima kasih Azhar. Okey, secara keseluruhannya pembelajaran kita hari ini melibatkan keagresifan dalam sukan. Kita dah tahu dah tadi ada 3 jenis keagresifan dan juga faktor-faktor dia kan, faktor berlaku keagresifan. Okey, hala tuju. Saya suka nak cakap murid-murid sains sukan ni memang sangat bertuah. Pelbagai bidang yang boleh diceburilah selepas SPM nanti. Ada pendidikan, ada kejurulatihan, ada fisioterapi, dan saya harap subjek ni terus dikomersialkan. Itu dia, dan kita mengharapkan dia menjadi salah satu subjek untuk mereka-mereka yang mungkin minat kepada sukan untuk mengambil dalam sains sukan, insya-Allah. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan kita adik-adik daripada SMK Paya Besar Kuantan. Terima kasih kerana sudi bersama kita juga pada pagi ini dan juga memberi jawapan yang tepat dan betul sebentar tadi. Thumbs up untuk anda, dan juga kita doakan semoga anda semua terus sukses dan juga berjaya dalam apa jua bidang yang anda ceburi, insya-Allah. Dan kepada anda di rumah, jangan lupa temu janji Teras setiap hari jam 8 pagi hingga 10 pagi. So, terus setia di Didik TV KPM. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Assalamualaikum. Saya Ahmad Zikri, bekas pelajar Cik Syafina. Dan sekarang saya bersama pasukan Selangor FC. Jenis-jenis keagresifan dalam sukan adalah keagresifan ketara. Saya pernah alami keagresifan ketara ini waktu saya menentang pasukan Melaka bawah 21. Waktu tu salah seorang pemain, diorang saja pemain Melaka lah, sengaja tackle saya. Waktu tu kita orang pasukan AMD mendahului 1-0. Dan faktor-faktor yang menyebabkan keagresifan ini berlaku mungkin disebabkan masa yang dah nak tamat waktu tu, dengan cuaca panas, dan waktu tu kita orang tengah lead 1-0. Mungkin disebabkan tu keagresifan ketara itu berlaku. Keagresifan sebenarnya memberi kesan secara psikologi kepada atlet, khususnya kalau dikaitkan keagresifan itu dengan tindakan keagresifan ketara yang dilaksanakan oleh seorang pemain ke atas seorang pemain yang lain. Kesannya secara psikologinya memang agak mendalam. Kiranya pemain tersebut mengalami kecederaan yang agak serius, kesan daripada tindakan keagresifan ketara itu tadi, maka hasilnya walaupun selepas kita katakan proses pemulihan berlaku daripada kecederaan asal, atlet ataupun pemain tersebut tidak mungkin akan dapat sampai kepada kita katakan aksi beliau seperti sebelum cedera, kerana kesan psikologi kecederaan itu mendatangkan ataupun memberikan kesan yang lama kepada mereka. Didik TV KPM.